Yeremia bab 4. Jika engkau mahu kembali, wahai Israel, Demikianlah firman Tuhan, kembalilah kepadaku. Jika engkau mahu menyingkirkan berhala-berhalamu yang menjijikkan dari hadiratku dan tidak lari lagi. Jika engkau bersumpah demi Tuhan yang hidup, dalam kebenaran, keadilan, dan ketulusan, maka bangsa-bangsa akan mendapat berkat kerana Dia dan akan bermegah kerana Dia. Beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada Yerusalem. Bajaklah tanahmu yang kosong, jangan menabur benih di tengah-tengah semak duri. Sunatkanlah dirimu bagi Tuhan dan buanglah kulit katan hatimu, wahai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya murkaku tidak memancar seperti api dan menyalah tanpa ada yang memadamkan kerana segala perbuatanmu yang jahat. Canangkanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Katakan, tiuplah sangkakala di negeri, berserulah kuat-kuat dan katakan, berkumpullah, mari kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion, bergerak majulah, jangan tinggal diam, kerana aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, keluar dari tempatnya untuk menjadikan negerimu tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing-puing sehingga tidak berpenduduk lagi. Oleh sebab itu, pakailah kain perkabungan, merataplah dan meraung-raung, kerana murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak surut daripada kita pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, semangat raja dan semangat para pembesar akan patah, para imam akan tertegun, dan para nabi tercengang-cengang. Lalu kataku, Aduh, ya Tuhan Allah, sungguh Engkau telah mengabui bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan berfirman, kamu akan mendapat kedamaian, padahal pedang mengancam jiwa. pada waktu itu akan dikatakan kepada bangsa ini serta kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gondol di gurun, bertiup ke arah puteri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan. Angin yang lebih kuat daripada itu akan datang kepadaku. Sekarang aku sendiri akan menyatakan hukuman terhadap mereka. lihat, dia naik seperti awan, dan rata-ratanya seperti angin puting beliung. Kuda-kudanya lebih tangkas daripada burung rajawali. Malangnya kita, karena kita dibinasakan. Basuhlah hatimu daripada kejahatan, wahai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi rancangan-rancanganmu yang jahat itu akan tinggal dalam hatimu? Ada suara yang mengumumkan dari Dan, mengkabarkan fasal bencana dari pergunungan Efraim. Peringatkanlah bangsa-bangsa, iya, kabarkanlah kepada Yerusalem. Para pengepung datang dari negeri yang jauh. Mereka memperdengarkan suara mereka terhadap kota-kota Yehuda. Mereka mengelilingi dia seperti orang yang menunggui ladang, sebab Yehuda telah menderhaka terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Perilakumu dan perbuatanmu telah menimpakan hal-hal ini kepadamu. Itulah nasib burukmu, sungguh pahit, sungguh menusuk hati. Perutku, perutku, aku kesakitan. Dinding jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, kerana aku mendengar bunyi sangkakala dan semboyan peperangan. Kehancuran demi kehancuran diserukan, seluruh negeri dirosakkan, kemahku dirosakkan dengan tiba-tiba, kain-kain kemahku dalam sejenak sahaja. Berapa lama lagi aku akan melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala? Memang bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku.
Mereka anak yang tolol dan mereka tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat, tetapi tidak tahu bagaimana harus berbuat baik. Aku melihat bumi, ternyata tidak berbentuk dan kosong, dan melihat langit, tidak ada terangnya. Aku melihat gunung-gunung, ternyata bergoncang-goncangan, dan segala bukit juga goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara telah lari terbang. Aku melihat, ternyata ladang yang subur telah menjadi padang gurun, dan segala kotanya telah roboh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri itu akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan memusnahkannya sama sekali. Oleh sebab hal ini bumi akan berkabung, dan langit di atas akan menggelap. Kerana aku telah berfirman, aku telah memutuskan, aku tidak akan menyesal dan tidak akan mundur daripada hal itu. Kerana keriuhan pasukan berkuda dan para pemanah, penduduk setiap kota melarikan diri. Mereka masuk ke dalam semak belukar dan naik ke curug-curug batu. Setiap kota ditinggalkan, tidak ada seorang pun tinggal di dalamnya. Wahai engkau yang dirosakkan, apa yang akan kau lakukan? Sekalipun engkau mengenakan pakaian merah tua, sekalipun engkau menghias diri dengan perhiasan emas, sekalipun engkau menyapukan celak pada matamu, sia-sia sahaja engkau mempercantik diri. Para kekasihmu mencampakkan engkau, mereka berusaha mencabut nyawamu. Kudengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara kesesakan perempuan yang melahirkan anak pertama. Itulah suara puteri Sion yang terengah-engah, yang menadakan tangan sambil berkata, malangnya aku, kerana aku lesuh di hadapan para pembunuh. Yeremia bab 5. Larilah ke sana kemari di jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah dan perhatikan, carilah di tempat-tempat umumnya. Jika kamu dapat menemukan seseorang yang menegakkan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku akan mengampuni kota itu. Kalaupun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, mereka itu bersumpah dusta. Ya Tuhan, bukankah matamu tertuju pada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak berasa sakit. Engkau menghancurkan mereka, tetapi mereka tidak mahu menerima pengajaran. Mereka mengeraskan kepala lebih daripada batu, dan tidak mau bertaubat. Kupikir, itu hanya orang miskin. Mereka bodoh, kerana mereka tidak mengenal jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Aku akan pergi menemui orang besar dan berbicara dengan mereka, kerana merekalah yang mengenal jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun sama-sama telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Oleh sebab itu, mereka akan dibunuh oleh singa dari hutan dan dibinasakan oleh serigala dari gurun. Harimau bintang akan mengintai di pinggir kota mereka. Setiap orang yang keluar dari situ akan dicabik-cabikkan, kerana pelanggaran mereka banyak dan kemurtadan mereka besar. Bagaimanakah mungkin aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku, lalu bersumpah demi yang bukan Tuhan. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan berkerumun di rumah perempuan sundal. Mereka seperti kuda jantan yang kenyang dan penuh gairah nafsu. Masing-masing meringkik menginginkan istri orang lain. Masakan aku tidak menghukum mereka kerana hal-hal ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak menuntut balas atas bangsa yang seperti ini? Datanglah ke kebun anggurnya, musnahkannya lah, tetapi jangan hapuskannya sama sekali. Singkirkanlah carang-carangnya, kerana semua itu bukan milik Tuhan. Keturunan kaum Israel dan keturunan kaum Yehuda telah sangat khianat terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan.
Mereka mengingkari Tuhan dan berkata, Dia tidak akan berbuat apa-apa. Malah petaka tidak akan menimpa kita. Pedang dan bencana kebeluran tidak akan kita lihat. Para nabi seumpama angin, tidak ada firman pada mereka. Begitulah akan dilakukan terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah alam semesta. Kerana mereka mengucapkan perkataan itu, maka firman-Ku yang ada di dalam mulutmu akan kujadikan api, dan bangsa ini kujadikan kayu bakar. Api akan melahap mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan sebuah bangsa dari jauh untuk menyerang kamu, wahai keturunan kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sebuah bangsa yang kuat lagi teguh, bangsa purbakala, bangsa yang tidak kau ketahui bahasanya, dan yang tidak kau fahami perkataannya. Tabung panahnya seperti kubur menganga. Mereka semua kesatria. Mereka akan melahap hasil tuaianmu dan makananmu, melahap anak-anakmu, baik lelaki maupun perempuan. Mereka akan melahap kawanan dombamu dan kawanan lembumu, melahap pokok anggurmu dan pokok aramu. Mereka akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu, yang kau harapkan. Tetapi pada masa itu pun, demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan menghapuskan kamu sama sekali. Nanti apabila orang bertanya-tanya, mengapakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini terhadap kita? Maka engkau harus menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan menghamba kepada tuhan-tuhan bangsa asing di negerimu, demikianlah kamu akan menghamba kepada orang asing di sebuah negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah hal ini kepada keturunan kaum Yakub. Kabarkannya di Yehuda dengan mengatakan, dengarlah hal ini, wahai bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pengertian, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Adakah kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Adakah kamu tidak gementar di hadiratku? Akulah yang menetapkan pasir pantai sebagai perbatasan laut, sebagai batas kekal yang tidak dapat dilaluinya. Gelombang yang mengganas sekalipun tidak sanggup melaluinya. Gelombang yang menderu-deru sekalipun tidak sanggup mengatasinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang membangkang dan derhaka. Mereka telah menyimpang lalu pergi. Mereka tidak berkata dalam hati, baiklah kita takut kepada Tuhan Allah kita, yang menurunkan hujan pada musimnya, baik hujan awal musim maupun hujan akhir musim, dan yang menjamin minggu-minggu penuaian yang tetap bagi kita. Kesalahanmu telah menjauhkan hal-hal ini, dosamu telah menahan hal yang baik daripadamu. Sesungguhnya antara umatku terdapat orang fasik. Mereka mengintai seperti orang yang memasang jerat pemikat burung. Mereka memasang perangkap. Mereka menangkap manusia. Seperti sangkar penuh dengan burung, demikianlah rumah mereka penuh dengan tipu daya. Itulah sebabnya mereka menjadi besar dan kaya, menjadi gemuk dan berseri-seri. Bahkan mereka sudah keterlaluan dalam hal kejahatan. Mereka tidak menghakimi perkara anak yatim secara adil untuk memenangkannya. Mereka tidak membela hak orang sesat. Masakan aku tidak menghukum mereka kerana hal-hal ini? demikianlah firman Tuhan, masakan aku tidak menuntut balas terhadap bangsa yang seperti ini? Hal yang dahsyat dan mengerikan terjadi di negeri ini. Para nabi menyampaikan nubuat dusta, para imam memerintah sekehendak hati mereka, dan umatku menyukai keadaan demikian. Tetapi apa yang akan kamu lakukan ketika kesudahannya tiba? Yeremia bab 6.
Selamatkanlah diri, wahai Bani Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan pasanglah api isyarat di atas Bet Kerem. Kerana dari utara malapetaka mengintai, dan suatu kehancuran yang besar. Aku akan membinasakan putri Sion yang elok dan manja itu. Para gembala beserta kawanan ternak mereka akan mendatanginya. Mereka akan memancang kemah-kemahnya di sekelilingnya dan memberikan makan ternakan mereka di tempat masing-masing. Siapkanlah untuk berperang melawan dia. Ayo, mari kita maju pada tengah hari. Malangnya kita, kerana hari sudah menjelang petang. Bayang-bayang petang sudah memanjang. Ayo, mari kita maju pada malam hari dan memusnahkan puri-puri mereka. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Tebanglah pokok-pokoknya dan timbunlah tanggul pengepung untuk menyerang Yerusalem. Itulah kota yang patut dihukum. Di dalamnya hanya ada penindasan belaka. Seperti perigi memancarkan airnya, demikianlah kota itu memancarkan kejahatannya. Keganasan dan pemusnahan terdengar di dalamnya. Kesakitan dan luka sentiasa ada di hadapanku. Terimalah pengajaran, wahai Yerusalem, supaya aku tidak menjauhi engkau dengan rasa muak, supaya aku tidak menjadikan engkau sunyi sepi, sebuah negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Saki baki orang Israel akan dipetik habis seperti buah anggur. Biarlah tanganmu kembali memeriksa carang-carang seperti pemetik buah anggur. Kepada siapakah aku harus berbicara dan memberikan peringatan, supaya mereka mahu mendengar? Sesungguhnya telinga mereka tertutup, mereka tidak dapat mendengar. Firman Tuhan menjadi bahan celaan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Oleh sebab itu aku penuh dengan murka Tuhan, aku kepayahan menahannya. Curahkannya kepada kanak-kanak di jalan dan kepada kumpulan pemuda sekaligus. Baik suami maupun istri akan ditangkap, juga orang tua dan orang yang lanjut usia. Rumah mereka akan beralih kepada orang lain dengan ladang-ladang besertakan para istri mereka sekaligus. Kerana aku akan menghulurkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya mengejar laba. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan penipuan. Mereka mengobati luka umatku dengan menganggapnya ringan. Kata mereka, sejahtera, sejahtera, padahal tidak ada kesejahteraan. Adakah mereka berasa malu ketika melakukan kekejian? Tidak, mereka sama sekali tidak berasa malu. Bahkan mereka tidak menyadari aib mereka. Oleh sebab itu, mereka akan jatuh di antara orang yang jatuh. Mereka akan tersandung pada waktu aku menghukum mereka. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di jalan-jalan dan amatilah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di mana ada jalan yang baik, tempuhlah itu, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mahu melalui jalan itu. Aku juga mengangkat beberapa orang penjaga atasmu. Firmanku, perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mahu memerhatikannya. Oleh sebab itu, dengarlah, wahai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, wahai umat, apa yang akan menimpa mereka. Dengarlah, wahai bumi, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada bangsa ini sebagai akibat daripada rancangan-rancangan mereka. Sebab mereka tidak mahu memerhatikan firmanku dan menolak hukumku. Untuk apa mereka membawa kemenyan dari Sheba bagiku dan tebu wangi yang baik
dari negeri yang jauh? Korban bakaranmu tidak kuperkenan, korban sembelihanmu tidak menyenangkan bagiku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, Sesungguhnya aku akan menaruh batu sandungan di hadapan bangsa ini, sehingga ayah dan anak akan sama-sama tersandung padanya. Tetangga dan kawan akan binasa. beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya sebuah pasukan datang dari sebelah utara, sebuah bangsa yang besar akan digerakkan dari hujung bumi. Mereka memegang busur dan lembing, mereka bengis dan tidak berbelas kasihan. Suara mereka menderu seperti laut, mereka menunggang kuda, mengatur barisan seperti orang hendak berperang, untuk menyerang engkau, wahai Putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, dan kami patah semangat. Kesesakan mencengkam kami, sakit seperti perempuan yang mengalami sakit bersalin. Jangan keluar ke padang, jangan berlalu di jalan, karena ada pedang musuh. Kegentaran datang dari segala jurusan. Wahai puteri umatku, pakailah kain perkabungan dan berguling-gulinglah dalam abu. Berkabunglah dengan ratapan yang getir, seperti orang yang kehilangan anak tunggal. Kerana tiba-tiba si pembinasa datang menyerang kita. Aku telah mengangkat engkau menjadi penguji dan pemeriksa antara umatku, supaya engkau dapat mengetahui dan menguji jalan hidup mereka. Mereka semua penderhaka belaka, pergi ke sana kemari sebagai pemfitnah. Mereka sekeras gangsa dan besi, mereka semua tidak berakhlak. Alat peniup sudah menghembus, timah dibakar habis oleh api. Tetapi sia-sia orang melebur terus, kerana orang jahat tidak dapat diasingkan. Mereka akan disebut perak buangan, kerana Tuhan telah menolak mereka.